Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita memulakan kuliah siri yang pertama di surau As-Salihin, yang mana surau ni terletak di Taman Desa Solehah, yang dekat lah, tak jauh mana dekat sini. Jadi insyaAllah sebagai mukadimah pada malam ni, saya memilih kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan sebagai satu bekalan kita agar kita mengenali dengan lebih dekat apakah itu adab-adab. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya pilih kitab ni kerana kita sering tahu bahawasanya adab ni benda yang sangat penting. Adab ni benda yang sangat dititik beratkan. Apa makna adab? Adab dan akhlak benda yang hampir samalah. Bahkan etika juga merupakan menggambarkan adab seseorang. Tuan-tuan sidang muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sebagai mukadimah pada malam ni, suka saya nak terangkan sedikit beberapa bidata yang boleh kita sentuh tentang siapakah pengarang kitab ini. Pengarang kitab ialah Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang tersedia maklum. Beliau merupakan salah seorang ulama yang hebat. Cuma kita selama ni terkenal dia dengan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ni kitab yang dianggap kitab kedua selepas Quran. Maknanya sumber hadis yang sahih sama ada Bukhari dan Muslim. Bukhari ataupun Muslim. Ini dua rujukan utama, Quran, selepas Quran, Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang sebenarnya Sahih Muslim. Dan ada orang duk faham, kitab Imam Bukhari, sedangkan Imam Bukhari ni mengarang banyak kitab. Bukan sebuah kitab Bukhari, cuma Sahih Bukhari ni yang terkenal. Sebab apa nama Sahih Bukhari? Sebab Sahih Bukhari hanya mengumpulkan hadis yang sahih saja. Tidak ada sana hasan ataupun hadis yang dhaif lagi, tak ada. Maknanya sepakat ulama mengatakan Sahih Bukhari, Jami' Sahih Bukhari merupakan kitab yang sahih. Jadi apabila Imam Bukhari ni nak mengumpulkan kitab hadis, kitab bab adab, dia meletakkan, dia mengumpulkan hadis-hadis bab adab dalam sebuah kitab yang lain, dinamakan kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau Sahih Bukhari, dia bab adab ni ada lebih kurang 200 lebih hadis. Itu. Lalu Imam Bukhari ni nak menitik beratkan bab adab ni, dia kumpulkan sebuah lagi penulisan beliau, dinamakan Al-Adabul Mufrad ataupun adab semata-mata. Adab, bab adab je. Orang tengah kata bab adab je. Adab je. Maknanya Al-Mufrad kalimah bermaksud singular. Kalau kita belajar orang putih lah. Kalau plural ni jamak. Al-Mufrad maknanya singular. Lawan dia jamak, plural. Okey. Kalau belajar bahasa Arab ni maknanya tunggal lah, tunggal.
Maknanya adab semata-mata ni. Terjemahan dia. Baik. Jadi dalam kitab Al-Adabul Mufrad ni, Imam Bukhari telah mengumpulkan lebih 1,300 sampai 1,300 buah hadis. Yang di sana terdapat hadis hasan, hadis yang dhaif, yang boleh diamalkan. Dan bukan hanya semata-mata hadis yang sahih saja. Tak. Kalau Imam Bukhari, dia ada kitab Sahih Bukhari dan telah disyarahkan oleh ramai ulama. Di antaranya, yang saya di sini. Ini Fathul Bari. Fathul Bari ialah syarah kepada Sahih Bukhari. Maknanya kita lihat banyaklah kitab-kitab ulama yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, yang semuanya untuk apa? Untuk nak mengembangkan ilmu agar orang faham tentang hadis-hadis ni yang merupakan sumber utama hukum. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya baca sikitlah mukadimah kitab ni. Mudah-mudahan dapat kita ambil istinbat. Dan juga sedikit sinopsis utamalah, sinopsis umum kitab. Kitab ni saya beli yang terjemahan ni. Mudah-mudahan dapat kita yang ada peluang boleh beli, tolong belikan. Siapa yang ada kemampuan untuk beli, boleh dapatkan yang terjemahan ni. Terjemahan dia dapatkan di maktabah di galeri ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita talaqilah insyaAllah. Baik. Kitab mukadimah kitab ni, mukadimah bagi Imam Bukhari rahimahullah. Baik. Imam Bukhari telah mendatangkan kitabnya, iaitu Jami' As-Sahih. Yang telah khabar saya terang tadi. Jami' As-Sahih Bukhari, tajuk bab adab. Dalam kitab Sahih Bukhari pun dah ada tajuk bab adab. Bab adab ni. Cuma tak banyak. Yang saya dah khabar tadi. Hanya lebih kurang 250 hadis sahaja. Akan tapi dia kata, kerana Imam Bukhari ni, dia meletakkan syarat yang ketat dalam kitab Bukhari agar tidak ada unsur-unsur hadis yang dipertikaikan. Hanya hadis yang sahih je. Sedangkan di sana ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif yang boleh diamalkan. Tapi dalam Bukhari tak ada. Maka dia pun menulis pengumpul kitab lain yang kita baca kitab hari ni. Jadi mudah-mudahan kitab-kitab ni dapat kita ambil manfaat bersama insya-Allah. Lalu dia kata, oleh kerana hadis-hadis dan asas-asas tersebut sangat perlu kita orang Islam tahu, dalam kehidupan kita kena tahu, maka beliau pun berpandangan perlunya mengasingkan tajuk ni. Ni Imam Bukhari pun rasa perlu asingkan tajuk ni. Dia buat kitab suku. Kitab suku yang mana kitab ni khusus bincang bab adab. Lalu dinamakan Al-Adabul Mufrad, adab semata-mata. Okey. Okey. Dan beliau menghasilkan kitab ini bagi tujuan tersebut, dan beliau tidak mensyaratkan dalam riwayat ni syarat yang sahih je. Ni kitab ni. Bahkan beliau telah mengeluarkan hak, iaitu meriwayatkan juga hadis-hadis yang sahih pun ada, hadis hasan pun ada, dengan semua pembahagiannya, dan banyak juga hadis yang dhaif. Contoh kena ingat, hadis yang dhaif pun boleh diamal. Jangan sampai terlalu dhaif sangat, ataupun jangan hadis mungkar. Itu wala'iyazbillah. Jadi maknanya kita boleh amal dengan hadis, walaupun hadis dhaif min fadail amal. Okey. Penghasilan buku ini bagi tajuk adab serta tidak disyaratkan dalamnya hanya riwayat yang sahih je. Jadi kita kena ingat hadis ni banyak. Banyak hadis. Kita boleh beramal. Kita boleh beramal dengan hadis ni, dan untuk menambah saqafah kita dan menambah ilmu kita insya-Allah. Baik. Merupakan sempurnanya kepahaman fiqh. Kita nak faham fiqh dengan lebih hebat, kena kaji, kena lihat semua hadis Nabi. Tak kiralah hadis itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang sahih li ghairihi atau sebagainya, ataupun hadis dhaif pun kena tengok, kena baca. Sebab apa? Sebab sahih, sebab dhaif ni tak mesti sebab matan dia. Kadang-kadang matan dia sahih. Tetapi oleh kerana perawi itu masalah dia hilang, ingat, lupa sebagainya, akhirnya dianggap dhaif tersebut. Inilah yang disebut oleh ulama. Jadi ala kuliah kita nak faham fiqh ni kena melihat semua kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
dan merupakan kesungguhan beliau untuk menyebarkan adab-adab Islam. Ni Imam Bukhari ni, baik, dia bersungguh hingga kan dia merasa pentingnya adab. Memang adab penting. Ni baru mukadimah, adab penting. Maka yang mana kebaikan tidak akan wujud melainkan bagi orang yang beradab dengannya. Kita nak tahu orang tu baik, kenalah orang tu nak jadi baik, kena ada adab. Gitu. Maknanya seseorang yang baik itu memang beradab. Nak kenal orang tu, kalau dia baik, memang beradab. Itu kriteria yang sepatutnya. Bahkan Nabi pun sendiri terlihat, Aisyah kata, kana khuluqul Quran. Nampak? Itu Nabi sendiri itu akhlak Quran. Bila sebut akhlak Quran, Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Quran ni apa? Kalamullah. Maknanya hebat-hebat makhluk ni. Orang kata, Aisyah kata, kana khuluqul akhlak Nabi Quran. Itu. Jadi kita ni sejauh mana kita baca Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Ni bab ni. Okey. Jadi dia kata, yang mana kebaikan tidak akan wujud melainkan bagi orang yang beradab dengannya. Dan barang sesiapa yang berpaling daripadanya, maknanya tinggal adab. Orang yang tak beradab, memang orang tu tak baiklah. Gitu. Maka dia diharamkan akan seluruh kebaikan. Orang yang tidak ada adab, orang tu tak baik. Itu senang cerita. Senang simpulan yang senang aja nak kabur bahagia ni. Baik, hasil usaha yang beliau lakukan ini, Imam Bukhari juga adalah sebagai mengikut tariq cara guru-gurunya. Dan guru-guru kepada guru-gurunya yang lain, yang mereka ini tidak meletakkan syarat, hanya riwayat yang sahih sahaja. Guru Imam Bukhari ramai. Guru-guru dia pun maknanya taklah terlalu syadid, tegas sangat, pilih hak sahih je. Imam Bukhari ni orang yang sangat tegas bab hadis. Dikumpulkan kitab Bukhari sahaja tu, hingga kan ramai ulama tak wahai dengan dia, tak suka. Sebab apa? Ilmu ni asyik ambil sahih je. Ada zaman dia. Sebab dia ada tujuan dia buat begitu. Zaman dia pun kita lihat ulama hebat ini pun ada orang tak suka. Sebab apa? Orang kritik mentang-mentang mu ni hafal hadis. Imam Bukhari tuan-tuan, nak khabar bagi, pernah orang uji dia. Satu ketika, orang dia ni bukan orang Arab, Imam Bukhari. Dia ni orang Ajam, orang Bukhara, min Bukhara. Bila orang tahu dia nak pergi ke Bukhara ni, lalu orang pun, ulama hadis pakat nak uji dia. Hebat sangat, nak tengok sejauh mana kehebatan Imam Bukhari ni. Lalu orang-orang di negeri tersebut, dia memutarbelikkan beberapa sanad. Nampak? Dia tukar sanad, dia nak bagi keliru. Nak ujilah Imam Bukhari. Sebab orang kata Imam Bukhari alim yang hafiz, yang alim hadis, bahkan hafal hadis, segala hadis dia tahu belaka. Bukan tahu hadis, lafaz hadis. Kita hari ni hafal hadis 40 tak ingat. Tuan-tuan. Tetapi Imam Bukhari ni dia hafal sanad hadis. Sanad hadis maknanya an fulan an siapa, dia hafal makna perawi hadis. Itu hebat Imam Bukhari. Maknanya dia tahu daripada A sampai Z, sampai Rasulullah. Ini hebat dia. Orang yang cuba nak tukar sanad dia tahu. Setiap seorang yang meriwayat hadis dia kenal. Bayangkan, dia panggil ilmu dirayah. Dalam kalau belajar bab hadis ni, dia ada ilmu fil mutun hadis. Ada bab hadis ni dia ada satu bab-bab yang dipanggil apa? Asbabul wurud dia panggil. Kalau kita baca Quran, dia ada asbabul nuzul. Hadis ni dia ada asbabul wurud. Hadis ni sebab apa? Perawi siapa? Siqah tak siqah? Dikaji sampai tahap tu. Imam Bukhari nak ambil hadis dia tengok dulu. Kalau orang tu tak jujur dengan ayam aja. Dok panggil ayam, pegang benda yang tak bagi makanan. Dia tak jujur dengan ayam je. Imam Bukhari takkan ambil hadis tu. Bayangkan. Ketatnya Imam Bukhari sampai tahap ulama tu kalau dia tipu haiwan je, dia pun tak akan ambil hadis. Subhanallah. Ini Imam Bukhari ni. Tapi tak ambil hadis bukan tak ambil langsung, tak ambil letak dalam Sahih Bukhari dia. Kena faham tu. Jadi bukan Imam Bukhari tolak hadis semua, tak. Imam Bukhari dia jumpa seorang perawi tu, kalau perawi tu ada sedikit muslihat. Ada muslihat gitu je. Ada. Maknanya tetap dianggap itu bagi dia perawi tu tak siqah bagi dia. Sebab tu dia ramai musuh.
Sehingga kan pernah Imam Bukhari dihalau keluar. Pernah dihalau keluar sebab apa? Ada ulama yang tak setuju dengan dia. Syadik dia. Baik. Bila Imam Bukhari sampai ke negeri tersebut, ulama kumpul depan dia. Nak uji dia. Okey, ulama kata, okey, Syekh Imam Bukhari. Nama dia bukan nama Imam Bukhari, panjang ni nama dia. Kita akan baca lepas ni. Baik. Lalu orang panggil dia, orang kata, okey, awak dengar hadis ni. Apakah hadis ni? Cerita bab hadis ni. Lalu si A pun kata, baca an fulan sahabat Rasulullah SAW. Imam Bukhari tak tahu. Tak tahu benda. Imam Bukhari tak, hadis kamu ni, aku tak tahu. Hampir semua ulama yang sebut hadis an fulan sampai Rasulullah, depan Bukhari, Imam Bukhari tak tahu belaka. Ulama pun pelik. Masyarakat yang menyaksikan pun, pelik ni. Kata Imam Bukhari orang hebat. Tiba-tiba Imam Bukhari tak tahu. Tak. Lepas habis ulama cek belaka, tanya dia, Imam Bukhari pun jawab satu-satu. Imam Bukhari kata apa? Adapun an fulan, adapun perawi hadis yang pertama dia kata an fulan min fulan sampai Rasulullah gini, bukan hak tadi. Lalu dia khabar, dia cerita satu persatu kitab hadis itu min haisid dirasah, dari sudut min haisid dirayah, sana tu, tu, akhirnya terkejut orang tu. Dia tahu mana? Maknanya orang sepakat dah. Cuba tukar sanad, dia tahu belaka. Dia tahu sanad A sampai Z tu betul. Sedangkan orang yang teka dia salah. Subhanallah. Ini hebat Imam Bukhari. Seorang-seorang dia betulkan balik. Kamu kata gini salah, gini. Hak ni hak betul gini. Hak yang aku tahu begini. Akhirnya orang pun akui memang hebat. Imam Bukhari orang yang hebat. Orang yang tidak boleh disangkal lagi. Dan dia mendapat pengaruh yang hebat. Kedudukan yang hebat zaman dia. Walaupun adalah orang tak apa, tak setuju dengan dia. Kuliahnya Imam Bukhari, kita kena ingat bahawa beliau merupakan ulama yang hebat. Imam hadis yang hebat. Yang kita kena kagum dengan dia. Kena ambil ilmu dia kerana orang yang sangat hebat di sudut ilmu yang kita baca kitab hadis yang rujukan kita hari ini, iaitu merupakan sumber yang kedua yang mengumpulkan hadis yang sahih. Baik tuan-tuan, kita masuk kitab yang kita bahas pada malam ni, iaitu kitab dia. Sebahagian kitab yang dikumpulkan, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad, adab semata-mata, yang membahaskan kitab adab saja, yang mengumpulkan lebih 1,300 buah hadis. Banyak. Sedangkan Bukhari, Sahih Bukhari, hanya lebih kurang 200 lebih bab adab yang sahih. Kitab ni ada belaka, maknanya hadis hasan, hadis dhaif dan sebagainya. Baik. Kemudian kitab dia kata lagi, guru-gurunya dia kata, tidak meletakkan syarat hanya riwayat yang sahih atau hasan semata-mata dalam kitab, serta periwayatan mereka pada bab adab dan zuhud serta seumpama dengannya. Bahkan mereka juga mengeluarkan, iaitu meriwayatkan juga hadis yang dhaif dalamnya, seperti kitab Az-Zuhri Imam Ahmad. Bukan kitab ni je, imam yang lain, ulama lain pun ada kitab bab adab ni, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad ni siapa dia? Imam Ahmad mazhab yang 4 tu. Imam Ahmad. Kitab Imam Ahmad yang ni, Musnad. Ni, ada 20 jilid. Imam Ahmad merupakan murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tahu lah, ada 4 mazhab. Itu yang pertama mazhab Hanabilah. Mazhab Hanafiyah. Imam mazhab Hanafi. Itu mazhab yang pertama. Imam Abu Hanifah. Yang terkenal dengan zaman tu, ahli falasifah, mazhab Ra'i, zaman tu. Zaman tu berlakunya ahli falasifah yang banyak berdebat dengan Imam Abu Hanifah, hingga ke melahirkan generasi pemikiran berdebat yang dahsyat. Dia panggil zaman tu zaman banyak guna akal. Dan Imam Abu Hanifah ni kalau dia berdebat dengan orang, kalau sekiranya tiang tu kayu, dia kata besi. Kalau dia kata emah, menang dia. Itu hebat. Mazhab Ra'i. Ada pendapat kata dah. Baik, tuan-tuan. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik ni terkenal. Imam mazhab
Yang kedua, Imam Malik ni tinggal di Madinah. Dia mengajar tepi kubur Nabi SAW. Tak? Nak khabar betapa cintanya dengan Rasulullah, dia mengajar tepi kubur Nabi, Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Dia kata apa? Apa yang aku mengajar salah, hak betul ni. Tak? Imam Malik ni seorang yang sangat zuhud, yang sangat warak, hingga kan pentadbir pemerintah zaman tu takut dengan dia. Tak? Pernah beberapa pembesar lah yang nak hantar anak yang mengaji. Nak hantar anak pembesar lah. Kita kata anak menteri lah. Anak menteri nak mari belajar. Orang menteri-menteri yang ada kedudukan. Mari belajar bukan duduk barang-barang. Hantar kursi duduk. Imam Malik kata, mu nak belajar, mu duduk bawah. Sama orang lain. Jangan duduk lebih pada orang lain. Nampak? Tegahnya Imam Malik. Hingga kan pentadbir zaman tu gerun dengan Imam Malik ni, takut. Imam Syafi'i nak mari belajar, dia bawa surat. Bawa surat daripada kampung dia. Surat macam pengesahan lah nak mengaji dengan Imam Malik ni. Tunjuk kat beberapa pemerintah zaman tu di Madinah tu. Nak khabar aku ni daripada dia bukan Mesir, dia panggil apa tempat lah. Palestin. Dia dari Palestin, Imam Syafi'i. Aku dah jauh ni. Nak belajar ni surat sokongan. Pemerintah zaman tu ataupun orang yang mas'ul zaman tu lah, incas zaman tu, tak berani nak hantar surat. Mugi lah, aku tak berani. Tegahnya Imam Malik. Bila orang lain bawa surat tu, Imam Malik teruk betul ya. Apa kena ada surat kena belajar. Backhand dia. Aku tak terima surat-surat ni. Nak ngaji duduk lah. Nak mengaji duduk. Tidak ada istilah apa nama dia panggil apa? Tidak ada istilah kabel-kabel lah. Tegah dia. Tidak ada istilah sama rata. Nak apa? Aku layan sama je. Itu Imam Malik. Yang kita khabar ni, Imam Ahmad ni ialah imam mazhab 4. Iaitu murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Maknanya setiap imam ni dia ada hubungan dia. Imam Abu Hanifah tu, dia meninggal, saat dia meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Orang kata apa? Sebab itulah ada krisis pengikut lah, bukan imam, pengikut yang fanatik. Pengikut fanatik dia kata apa? Tengok Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir mati lalu Imam Abu Hanifah. Sampai tahap tu. Ada orang fanatik ni. Benda-benda fanatik ni sebab apa? Sebab jahil. Kita jangan jahil. Sebab tu ilmu ni aduun li syai'. Al-jahilu aduun li syai'. Orang yang jahil dia akan memusuhi semua. Orang yang jahil sesuatu benda dia akan musuh. Kita jangan jadi jahil. Kena belajar ilmu. Ni zaman online ni. Zaman online ni sepatutnya surau masjid kena anjur program kuliah ni. Maknanya dia boleh carilah ustaz-ustaz yang selama ni mengajar, dia kena buat. Suruh buatlah kelamaan di rumah-rumah, kena buat. Jangan kita tunggu ustaz tu offer. Jadi maknanya kena ada inisiatif lah. Di surau-surau masjid kena buat. Kenapa kita tahulah. Ni zaman hari ni orang pegang handset. Orang hari ni tak pergi surau, tapi dia pegang handset. Dia boleh tengok cerita, dia boleh main game. Tapi kenapa tak boleh diusahakan untuk buat kuliah? Jadi benda ni kita kena fikirlah. Kita kena musabah bersama insyaAllah. Mudah-mudahan dalam tempoh setengah jam yang sedikit ni dapat kita berkongsi ilmu. Dan kita harap mudah-mudahan dapat manfaat bersama insyaAllah. Baik. Kitab yang kita berkhabar tadi iaitu selain kitab Al-Adabul Mufrad, imam lain seperti Imam Tok Guru dia, Imam Bukhari dia mengaji rata. Habis tempat dia cari. Sebab tu dia alim. Walaupun dia bukan orang Arab, dia orang Bukhara. Kawasan yang luar lah. Kawasan Bukhara ni yang luar ni. Dia keluar cari ilmu, nuntut dengan alim ulama zaman tu, hingga kan antara Tok Guru dia ialah Imam Ahmad, mazhab yang keempat tu. Imam Ahmad ni murid pada Imam Syafi'i. Baik. Kitab Imam Ahmad, kitab Az-Zuhd. Az-Zuhd juga kitab adab. Kitab adab. Kemudian selain tu kitab Az-Zuhd wal Raqaiq. Karangan kitab Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Al-Mubarak.
rahimahullah taala. Dan banyak lagi. Mana setiap ulama ni ada kitab lain yang juga cerita bab adab. Cuma kita ambil kitab ni sebagai pilihan kita, yang mana kita tahu dah title Imam Bukhari hebat, ketukuhan yang hebat. Yang sebut Imam Bukhari ya, oh tahu dah siapa dia. Imam Bukhari sahih Bukhari. Ada. Tapi kita kena ingat, bukan itu je. Karangan ni banyak. Antaranya yang ni. Okey, baik. Kemudian juga selain Imam Ahmad, Abdullah Mubarak, juga Al-Khatib Baghdadi juga ada mengarang kitab adab. Namanya kitab Al-Kifayah. Ini kitab adab yang lain. Kita kabur sebagai mukadimah ni. Yang sanad beliau juga bersambung dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahawa beliau berkata, apabila kami meriwayatkan daripada Rasulullah dalam bab halal, haram, sunnah-sunnah dan hukum hakam, kami ketatkan syarat. Ni nak khabar ni. Dia khabar. Kalau kami riwayatkan hadis bab halal, bab haram, sunnah-sunnah, hukum hakam, kami ketat syarat. Maknanya kami akan pilih syarat, kami letak syarat yang paling ketat. Bab sanad tu tengok. Itu disiplin. Dia panggil apa? Integritinya ulama dulu. Maknanya kalau nak cerita bab adab, nak cerita bab halal haram, nak cerita bab sunnah Nabi, benda-benda ni dia tengok perawi dia. Sudut sanad tu perawi siapa? Kalau perawi itu penipu, pernah berdusta, tak ambil hadis tu. Itu betapa dahsyatnya, telitinya ulama zaman tu. Okey. Dan apabila kami meriwayatkan daripada Nabi pada perkara fadail amal. Ni kita bincang ni. Kami nak meriwayatkan cerita bab fadail amal. Fadail amal ni apa? Kelebihan-kelebihan amalan. Ada. Perkara yang tidak meletakkan satu hukum, benda tu tak libat hukum. Bukan bab makan minum haram, bukan bab halal, bukan bab nikah kahwin, semua tak melibatkan tu. Tidak mengangkatnya sampai tahap perlu kepada kena sanad yang sahih tak mesti. Maka kami pemudahkan. Maka kami pemudahkan syarat. Maknanya kalau terima hadis tu dhaif pun boleh terima. Kita kena ingat, dalam fadail amal boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Bukan bab hukum hakam. Ini yang kita kena fahamkan masyarakat kita hari ni. Ada orang tolak hadis dhaif. Tolak tu. Jangan. Selama mana hadis itu hadis, walaupun dhaif, boleh diamalkan min babi fadail amal. Ni kena faham. Ni bila kita tak tahu hukum hakam, tak dengar rujuk balik ulama. Sedangkan ulama yang riwayat hadis ni bukan orang faham barang. Ulama mazhab 4. Kita mari akhir-akhir ni, dia kata, dhaif tu. Tak terima. Jangan sembarangan. Sebab dhaif masih boleh diamalkan. Jangan amal hadis palsu je. Intinya tak boleh. Dia panggil apa? Hadis maudhu'. Yang ni hadis palsu, jangan amal tu. Itu hadis yang direka. Adakah hadis dhaif? Boleh amal. Baik. Barang siapa pada akhir zaman ni yang cuba buang hadis-hadis yang dhaif secara mutlak. Dia kata, ni pengarang kita. Dan mula membuang daripada riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah dan kitab dia. Ni khabar ni. Rupa-rupanya selain Imam Bukhari ni, kita tahu kitab apa lagi? Kitab At-Tirmizi. At-Tirmizi Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni kitab Tirmizi. Bahrul Mazi ni karangan ulama Malaysia. Siapa dia? Imam Al-Marbawi. Dia menterjemahkan, dia mentalkhiskan kitab Tirmizi. Hebat ulama dulu. Ulama Malaysia. Syekh Al-Marbawi, orang Perak. Dia duduk Mekah lama. Dia mentalkhis, dia merumuskan, dia panggil apa? Dia mentalkhis, dia panggil apa talkhis? Ringkaskan. Dia meringkaskan kitab Tirmizi. Sahih Tirmizi. Kitab Tirmizi tahun lepas saya dah buat satu diskusi dah tahun lepas ni. Tirmizi ni. Kemudian kitab An-Nasa'i. Tak boleh. Ada. An-Nasa'i, Ibn Majah. Ini semua kitab-kitab dia panggil Sunan Tis'ah. Sunan ni maknanya himpunan hadis Nabi. Dalam tu ada juga hadis dhaif. Okey. Akan hadis-hadis yang dhaif. Begitu juga membuang riwayat Imam Bukhari dalam kitab ini, maka dia telah melencong daripada kebenaran serta jalan imam-imam salaf yang terkemudian. Imam salaf yang terdahulu. Jadi dia kata, dia peringat. Imam Bukhari peringatkan kepada kita semua
Jangan mudah-mudah kita buang hadis-hadis dhaif ni. Tak. Sebab apa? Sebab orang yang cuba buang hadis dhaif ni, dia telah menyimpang daripada garis panduan imam-imam terdahulu. Dah lah. Jadi kita rasa cukup untuk malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung pada setiap hari Ahad. InsyaAllah tuan-tuan boleh share dan boleh kongsi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. InsyaAllah. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih pada yang menonton.